Itulah saya cakap, siapa yang kata dia tanam politik? Kita yang kata dia tanam politik. Tetapi dari segi sudut undang-undang, kita semua memainkan peranan, buat komuniti dia sendiri. Setiap kali saya hantar mesej pada tuan-tuan, tuan-tuan copy, tuan-tuan paste dalam grup komuniti yang tuan-tuan jaga. Saya rasa tak ada sebab kerajaan perpaduan ni boleh tumbang, tuan-tuan. Hari ni bila ada orang fitnah kita, contohnya orang kata tentang isu kalimah Allah, padahal isu tentang arahan pentadbiran yang berbeza. Arahan pentadbiran mengatakan bahawa bahan-bahan yang ada kalimah Allah ni tak boleh bawa masuk dalam negara. Tetapi arahan kabinet mengatakan bahawa kalau ada cop untuk umat Kristian saja boleh bawa masuk dalam negara. Jadi bila ada arahan yang berbeza ini, mahkamah memutuskan bahawa CD itu perlu dipulangkan. Tapi dia orang manipulate. Dia orang kata kita membenarkan bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Habis sebar. Bila benda sensasi nak burukkan kerajaan, laju je orang tolong share. Tapi bila kita jawab balik, tuan-tuan, orang yang nak tolong share ni berat tangan dia. Tetapi kalau tuan-tuan ada grup komuniti ni, saudara, sekali post 2,000 orang dapat. Kalau tuan-tuan ada 10 grup komuniti di setiap bahagian, 20,000 orang akan dapat. Dan ini akan ada multiplying effect, tuan-tuan. Jadi kerja kita untuk yakinkan rakyat dan memberikan info yang betul kepada rakyat akan jadi lebih senang. Tapi tuan-tuan, apa pun saudara, setiap ahli parti harus memainkan peranan dalam memastikan kerajaan perpaduan ini dapat kita kukuhkan dan kita kekalkan setidak-tidaknya sehingga pilihan raya umum yang ke-16, tuan-tuan. Kalau semua orang memainkan peranan, insya-Allah saudara, tidak ada apa yang mustahil. Walaupun hari ini saya tahu kawan-kawan di peringkat bahagian kiri, kanan, depan, belakang, saya pun, tuan-tuan, tak pernah saudara tekanan begitu dahsyat untuk mempertahankan UMNO ni bukan satu perkara yang mudah, terutama bila kita bekerjasama dengan DAP hari ini. Memang kita tak nafikan. Tetapi bila kita dah sediakan jawapan, kita dah sediakan naratif, kalau kawan-kawan yang ada rasa sayang pada parti kita ni boleh bantu sebar, tuan-tuan, insya-Allah saudara, kita boleh menang peperangan ini. Tapi kalau kita rasa, aku rasa tak selesa lah dengan DAP ni, kita biarkan pemimpin-pemimpin kita lawan bersendirian. Kita tak bantu mereka. Tuan-tuan, kalau kita gagal memenangi kursi-kursi lebih banyak selepas kita bergabung dengan Pakatan Harapan dalam pilihan raya di 6 buah negeri ni, tuan-tuan, apa mesej yang akan teman-teman kita baca jika UMNO gagal untuk deliver undi orang Melayu khususnya? Kawan-kawan Pakatan Harapan, mereka mendapat sokongan lebih kurang 97 hingga 98% masyarakat bukan Melayu. Saya yakin mereka boleh deliver undi bukan Melayu untuk menyokong calon-calon daripada Barisan Nasional, khususnya UMNO. Tetapi dalam masa yang sama, mereka mengharapkan juga kita boleh deliver undi Melayu kepada calon-calon Pakatan Harapan. Tapi apa jadi kalau kita membiarkan pemimpin-pemimpin UMNO berjuang secara bersendirian tanpa kita bantu? Nak share, tekan share, setiap kali kita buat live ni pun berat tangan. Apa akan jadi, tuan-tuan? UMNO tidak akan perform dalam pilihan raya yang akan datang. Dan jika kawan-kawan kita melihat UMNO gagal untuk tarik sokongan orang Melayu untuk membantu kemenangan mereka, saudara, mereka juga akan pandang UMNO ini sebelah mata. Mereka akan pandang kita sebagai sebuah parti
yang menunggu ajal. Dan bila kita dipandang sedemikian rupa, kita jangan salahkan kawan-kawan kita. Macam hari ini kita lihat kawan-kawan kita, mereka komplain tak dapat bertanding dalam 6 pilihan raya ni. Sebab apa mereka tak dapat bertanding, tuan-tuan? Sebabnya mereka tidak dapat membuktikan bahawa mereka mampu untuk deliver undi bukan Melayu untuk menyokong mereka lebih baik daripada Pakatan Harapan. That's why. Jadi kalau inilah yang berlaku, kalau inilah tanggapan kawan-kawan dalam komponen kerajaan perpaduan terhadap UMNO, kalau UMNO gagal deliver undi orang Melayu, berapa kursi yang UMNO akan dapat untuk bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-16? Tuan-tuan, akhirnya dah tak banyak kursi yang UMNO boleh bertanding. Itu belum tentu. Daripada jumlah kecil yang kita boleh bertanding itu, berapa kursi yang kita boleh menang, tuan-tuan. Itu sebab saya nak beritahu bahawa pilihan raya di 6 buah negeri ini very crucial. Sangat penting, tuan-tuan, untuk kita pastikan UMNO kena bantu tarik sokongan orang Melayu seberapa banyak yang mungkin untuk memenangkan calon, bukan hanya daripada UMNO, bukan hanya daripada BN, tetapi daripada kerajaan perpaduan semuanya, tuan-tuan. Penting benda ni. Okey? Ya. Tok, Ya. dia minta yang Datuk bagi pencerahan tentang jawapan DS Azrina Othman tentang tiada fail siasatan dibuka mengenai dana judi Perikatan Nasional semasa PRU 15 yang lepas. Sebab cerita ni dari twist seolah kita memfitnah Perikatan Nasional mengenai dana judi. Okey, ini ialah jawapan yang dikeluarkan oleh SPRM. Dan Datuk Sri Azalina hanya memaklumkan apa hasil dapatan SPRM. Itu je. Saya tak nak komen banyak lah. Cuma yalah, buat masa ni itulah dapatannya. Tetapi bila anak-anak Muhyiddin sudah disiasat, besok lusa ada lagi orang-orang yang terlibat, mungkin dalam membayar pihak tertentu untuk bak kata orang tu, daripada hanya 8 cabutan meningkat menjadi 22 cabutan. Mesti ada syarikat perjudian yang meraih keuntungan. Betul tak? Betul. Hari ini mungkin bukti tu belum dapat kukuh lagi. Kita tak cakap lah ada orang simpan bukti, tak ada. Cuma mungkin belum dapat lagi. Besok lusa di bawah pentadbiran orang lain, belum tentu bukti tu tak keluar. Itu je mesej saya. Okey, Tok. Macam sekarang Hakim Nazlan tak didakwa-dakwa. Besok lusa belum tentu di bawah pentadbiran baru Hakim Nazlan masih lagi dilindungi. Itu mesej dia. Okey? Okey, Tok. Alright. Sampai sini, Tok, saya punya soalan semua. Itu je. Yang sebelah sana. Sebelah sini, Tok. Tok, kita balik pada kita pun ada kawan kita nak masuk live ni, Kezwan. Okey, silakan saudara Wan Kuris. Okey, Datuk Najib, Tok. Ya. Masih lagi ramai, Tok, kawan-kawan kita yang beranggapan bahawa hanya satu jalan saja, pengampunan diraja untuk melepaskan Datuk Najib. Buat masa ni begitulah. Jadi seolah kecuali kalau Datuk Seri Najib memutuskan beliau nak buat satu lagi semakan kehakiman. Dan saya bersyukur kerana hari ini rayuan Datuk Najib untuk Jonathan Lehman, Jonathan Queen Counsel Datuk Seri Najib, Mahkamah Persekutuan bersetuju untuk mendengar. Itu satu benda yang bagus. Jadi adalah juga perkembangan yang positif. Jonathan Laidlaw. Yes, betul. So itu salah satu lah. Itu salah satu. Kalau nak buat semakan kehakiman sekali lagi pun boleh. Tetapi yang boleh terus keluar ni
kalau sekiranya Kebawah Duli Tuanku mempertimbangkan untuk mendengar pengampunan diraja ataupun petisyen pengampunan diraja Datuk Seri Najib. Kalau nak dengar semula pengampunan diraja tu, kena mohon tak untuk dapatkan pengampunan tu? Mendengar semula? Untuk pengampunan tu semula. Tidak, tak perlu mohon lagi. Tak perlu mohon. Kerana 3 September tahun 2022 Datuk Seri Najib sudah pun memfailkan petisyen. Cuma petisyen itu difailkan sebelum tempoh menjalani hukuman 1/3. Jadi kalau ikut prosedur biasa, memang takkan didengari oleh lembaga pengampunan. Tak boleh. Jadi kita merayu ke bawah Duli Tuanku supaya Tuanku gunakan ihsan dia. Kita kena faham bahawa ini hak mutlak ke bawah Duli Tuanku. Kalau ikut prosedur, lembaga pengampunan hanya boleh didengar selepas menjalani sekurang-kurangnya 1/3. Okey? Kena clear lah ni. Kita dah cakap banyak kali dah kalau ada orang yang tak faham lagi. Itulah. Okey. Tak ada dah? Tak ada lagi. Okey. Tadi ada orang masuk ni. Kita. Okey, kawan-kawan kita, ada yang nak tanya soalan? Silakan, saya buka sekejap. Ada soalan dekat YouTube ke dekat ni? Semalam kepala otak apa benda ni? Kenapa Anwar cakap tak nak tolong Datuk Seri Najib? Ini siapalah buat fitnah ni? Tak pernah pun Datuk Seri Anwar Ibrahim kata tak nak tolong Datuk Seri Najib. Tak betul tu. Kalau dia cakap tu sebelum pilihan raya, sebelum kita bersama dengan kerajaan perpaduan, itu munasabah. Kita pun macam-macam cakap pasal dia. Tetapi selepas kita bentuk kerajaan secara bersama, tak ada, tak pernah lagi. Okey? Ada orang kata bahawa Datuk Najib sepatutnya ditahan di rumah tu sebab dia tahanan politik. Itulah saya cakap. Siapa yang kata dia tahanan politik? Kita yang kata dia tahanan politik. Tetapi dari segi sudut undang-undang, adakah dia tahanan politik? Tahanan politik ni saya nak beritahu contohnya. Kalau dulu ada Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun ISA, bila contohnya kita memberi ancaman kepada ahli-ahli politik macam Mahathir, dia tahan kita tanpa bicara, itu boleh dikira sebagai tahanan politik. Bila Aung San Suu Kyi dia ditahan, tak boleh keluar rumah, itu dikira sebagai tahanan politik. Tetapi kes Datuk Seri Najib ni ialah kes kesalahan jenayah. Kita memang cakap Datuk Najib tahanan politik. Sebab apa kita cakap Datuk Najib tahanan politik? Sebab pendakwan terpilih, sebab pendakwan bermotifkan politik, pendakwan berniat jahat, malicious prosecution. Tetapi dari segi sudut undang-undang perundangan, mereka mengatakan bahawa Datuk Seri Najib melalui proses perundangan. Walaupun kita tahu proses itu tidak berjalan dengan baik, kerana pelantikan hakim-hakim pun tak mengikut prosedur, hakim yang ada kepentingan peribadi pun diangkat menjadi hakim. So itu kita cakap. So tak boleh apa yang kita cakap tu kita nak undang-undang tu ikut cara kita. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kita harap dengan apa yang kita sampaikan setiap hari, dan rakan-rakan pun kena juga memainkan peranan. Dia kena highlightkan benda ni di Facebook, di YouTube.